Assalamualaikum. Pada hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 2. Tema 7, Pertanian dan Penternakan. Unit 19, Hargailah Pokok. Tajuk pelajaran pada hari ini ialah Mudahnya Halau Serangga. Objektif pembelajaran. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat mengenal pasti dan memahami kosakata. Kedua, murid dapat mencari maksud kosakata. Murid-murid, cuba kamu lihat pada paparan ini. Ini merupakan gambar pokok paku gunung. Pokok paku gunung ini selalunya dijadikan pokok hiasan di halaman rumah. Pokok ini kelihatan sungguh cantik apabila ditanam di sekeliling rumah. Sila buka buku teks Bahasa Melayu tahun 2, jilid 2. Sila buka halaman 45 pada buku teks kamu. Pada hari ini kita akan mempelajari kemahiran membaca. Tajuknya Mudahnya Halau Serangga. Kita akan membaca petikan ini, kemudian kita akan mengenal pasti dan memahami kosakata yang diwarnakan ini. Selepas itu, kita akan mencari maksudnya dengan merujuki kamus. Baca petikan. Kenal pasti kosakata yang diwarnakan. Mari kita baca bersama-sama petikan ini. Mudahnya halau serangga. Ayah Hasan iaitu Encik Mahzan telah menyemai dan menanam banyak pokok paku gunung di kawasan rumahnya. Pokok-pokok itu untuk dijual. Pokok itu mendapat permintaan yang tinggi daripada peminat pokok paku pakis. Pokok itu tumbuh subur. Malangnya, daun pokok itu diserang ulat. Encik Mazan telah mendapat maklumat daripada internet tentang cara menghapuskan ulat dengan mudahnya. Beliau tidak perlu menggunakan racun. Encik Mazan menapis air basuhan cili kering di dapur rumahnya. Selepas itu, beliau memasukkan air itu ke dalam botol penyembur. Encik Mazan menyembur daun-daun muda pada pokok paku gunungnya. Ulat tidak berani makan daun pokok itu lagi. Pokok itu subur dan menghijau kembali. Banyak orang membeli pokok paku gunung Encik Mahzan. Baiklah murid-murid, kita telah selesai membaca petikan. Sekarang kenal pasti kosakata yang diwarnakan. Terdapat 9 kosakata yang diwarnakan dalam petikan ini. Antara kosakata tersebut ialah tumbuh, permintaan, diserang, internet, racun, basuhan, penyembur, subur dan menghijau. Rujuki kamus untuk mencari maksud kosakata. Sekarang mari kita kenali kamus yang boleh digunakan untuk mencari maksud kosakata. Pertama, kamus pelajar. Kedua, kamus dewan. Ketiga, aplikasi Kamus Pro. Aplikasi Kamus Pro ini boleh dimuat turun ke dalam telefon pintar kamu atau ibu bapa kamu.
Dalam Kamus Pro ini terdapat Kamus Dewan, Kamus Bahasa Inggeris, Bahasa Melayu, Kamus Bahasa Melayu, Bahasa Cina dan Kamus Daftar Istilah. Sekarang, cikgu akan menggunakan aplikasi Kamus Pro untuk mencari maksud kosakata. Kosakata yang pertama iaitu tumbuh bermaksud hidup. Cuba lihat, cikgu telah mencari dan merujuki Kamus Dewan yang terdapat dalam aplikasi Kamus Pro untuk mencari maksud tumbuh, iaitu hidup. Seterusnya, kosakata permintaan. Maksudnya permohonan. Kosakata diserang bermaksud dirosakkan. Cuba lihat, cikgu telah menaik perkataan menyerang dalam aplikasi Kamus Pro untuk mencari maksud perkataan diserang. Hal ini demikian kerana dalam kamus tidak ada perkataan yang bermula dengan kata kerja pasif di. Oleh itu, kita harus menukarkan kata kerja pasif tersebut kepada kata kerja aktif transitifnya. Selalunya, kata kerja aktif transitif bermula dengan imbuhan men. Maksud menyerang menyebabkan sesuatu jadi sakit atau rosak. Oleh itu, cikgu telah pendekkan maksudnya menjadi rosak dan ditambah semula dengan imbuhan di. Kata kerja pasif di menjadi dirosakkan. Kosakata internet maksudnya rangkaian komputer antarabangsa. Racun bermaksud bahan berbisa yang boleh mematikan sesuatu. Kosakata basuhan maksudnya sesuatu yang dicuci. Penyembur maksudnya alat untuk menyemburkan sesuatu. Subur maksudnya sihat. Kosakata menghijau maksudnya nampak hijau warnanya. Baiklah, kita telah selesai mencari maksud kosakata berdasarkan petikan sebentar tadi. Ingat murid-murid, untuk mencari maksud kosakata, kamu juga harus merujuki maksud berdasarkan konteks perkataan dalam petikan tersebut. Kemudian, barulah kamu sesuaikan makna yang kamu temukan dalam kamus. Kita telah melengkapkan jadual kosakata dan maksud kosakata berdasarkan carian dan rujukan dalam kamus. Cuba kamu lengkapkan jadual ini dalam buku tulis kamu. Murid-murid, ingat, perkataan seerti sinonim, sama maksud dan sama makna boleh diperoleh melalui rujukan dalam kamus. Sila buka buku aktiviti Bahasa Melayu tahun 2 jilid 2. Sebelum kita mula membuat latihan dalam buku aktiviti, mari kita kenali perkataan berlawanan atau antonim. Cuba lihat contoh-contoh yang terdapat pada gambar ini. Terang berlawanan dengan gelap. Bersih berlawanan kotor. Sejuk berlawanan panas. Sopan berlawanan biadab. Mahal berlawanan murah. Sihat berlawanan sakit. Sila buka halaman 47 pada buku aktiviti kamu. Baca dan fahami, kemudian tulis perkataan berlawan. Mari kita baca petikan ini bersama-sama. Kegemaran yang baik.
Musa suka akan tumbuhan. Oleh itu, dia menanam tumbuh-tumbuhan yang banyak memberikan manfaat kepada dia dan keluarga. Di hadapan rumahnya ada pelbagai pokok bunga seperti melati dan kemboja. Bau bunga itu sangat harum dan menenangkan jiwa. Pokok-pokok bunga itu ditanam di dalam pasu. Selain itu, Musa menanam pokok yang boleh digunakan dalam masakan. Dia menanam pokok limau purut. Daun limau purut itu boleh digunakan dalam masakan. Pokok itu ditanam di sekeliling pagar rumahnya. Dia telah membonsaikan pokok itu. Musa sangat gembira kerana kawasan rumahnya mempunyai pelbagai jenis pokok yang berfaedah. Murid-murid, cuba lihat pada latihan ini. Kamu diminta untuk menulis perkataan berlawan pada peta titi ini. Terdapat perkataan menanam, hadapan, harum dan gembira. Perkataan ini terdapat dalam petikan. Menanam, hadapan, harum dan gembira. Perkataan berlawan bermaksud antonim. Perkataan berlawan bagi menanam ialah mencabut. Cuba kamu kenal pasti perkataan berlawan bagi hadapan, harum dan gembira pula. Selamat mencuba. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.